Ke surat 4 ni. Ke surat 4 bawah. Betul tak? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa hadana 'ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam yang saya muliakan, pengurusi dan kuasa, seluruh jawatan kuasa, dan dikasihi seluruh muslimin, sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bertemu pada malam ini dalam satu pertemuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meletakkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dipilih. Sebab itu kita bersyukur kerana tidak semua yang Allah pilih untuk digerakkan hatinya untuk menjadi tetamu Allah. Kita biasa mendatangi masjid kerana kita sedar bahawa betapa besarnya rahmat Allah dan kurniaan daripada Allah, ganjaran yang Allah beri kepada kita walaupun tidak dizahirkan. Tak dapat melihat dengan mata kepala kita, kita hanya yakin dengan hati. Maka sebab itu Allah beri kepada kita keyakinan yang kuat. Dengan keyakinan yang kuat itulah kita bersemangat untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam keadaan kita mengejar masa yang begitu cepat. Bayangkan berapa hari lagi kita nak sambut Ramadan. Seolah masa ni sangat cepat. Satu Jumaat. Sekarang dah tahun 2022. Nak masuk bulan 4 April. Jadi kita kadang-kadang terfikir, cukupkah amalan kita? Cukupkah persediaan kita untuk kita bawa, untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab itu kita sentiasa menjaga nafsu kita, supaya jangan nafsu kita ini cenderung kepada kenikmatan dunia, tapi kita nak supaya nafsu kita ini cenderung untuk melakukan amal yang baik yang dikuasai oleh iman kita sendiri. Maka iman ini perlu dipertingkatkan daripada masa ke semasa. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Muka surat 4 Bermula sebab yang kedua. Bermula sebab yang kedua, menilik ataupun melihat ia dengan mata. Melihat dengan mata. Iktibar pada alam yang gaib. Iman tu datang tuan-tuan, dia nampak dengan mata dia. Benda yang Allah jadikan. Bila Allah jadikan siang dan malam sebagai contoh, maka dia mengiktibar. Betapa beruntungnya Allah jadikan siang dan malam. Andai kata Allah jadikan siang dan tidak ada malam, mungkin kita tidak akan tenang, tidak akan bahagia duduk di atas muka bumi.
Asyik siang je tuan-tuan. Tak ada masa nak. Waktu malam kita nak berehat. Waktu malam kita nak menenangkan hati kita. Waktu malam lah tempat yang sunyi daripada segala kesibukan. Waktu siang masing-masing pakai kerja tuan-tuan. Kerja, cari rezeki dan sebagainya. Jadi dengan adanya siang dan malam sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Allah jadikan pula buah-buahan bermacam-macam. Tertanam, betik, maka keluarlah buah betik. Dia tak keluar buah temikai. Dia taat. Allah jadikan sedemikian. Bukan macam manusia tuan-tuan. Manusia ni ada yang kufur. Dia tak ikut perintah Allah. Kita melihat semua makhluk Allah jadikan fitrah dia. Mereka taat kepada apa yang telah ditetapkan kepada mereka. Jadi begitulah hakikat dia. Kita pandang ikan yang berada di lautan yang luas. Maka bila kita tangkap ikan, maka kita perlu untuk menggorengnya. Goreng itu kita buah garam tuan-tuan. Kenapa perlu lagi kita digaramkan ataupun menggaramkan ikan tersebut? Sedangkan ikan itu berada di lautan yang telah masin, yang airnya masin, tetapi rasanya tawar. Itulah hebatnya kejadian Allah. Kita pandang mengikut bulan 14, 15, 16 air pasang besar. Kemudian ada waktunya air surut, ada waktunya air mati tak bergerak. Kenapa Allah jadikan sedemikian? Kita bayangkan. Karena mungkin ada faktor-faktor agar bumi ini jangan tercemar. Maknanya segala sampah dan bahan kotoran yang dibuang ke laut, bila berlakunya air surut, dia akan bawa ke tengah-tengah laut. Bila air pasang, dia akan ambil segala kekotoran yang ada di atas daratan, kemudian ditarik semula ke laut. Dan air yang masin itu menetralkan segala bangkai-bangkai dan segala kekotoran. Kita tuan-tuan, kita tangkap ikan, kita letak atas singki, kita biar untuk besok. Agak-agak boleh makan tak tuan-tuan? Tak boleh makan, busuk, dia medap. Tapi kalau ikan itu kita lumur dengan garam, kita biarkan, lagi lama lagi sedap. Dia jadi ikan pekasan. Orang belah Krian ikan wadi. Oh, sedap. Makan dengan pulut tuan-tuan. Lagi lama kita simpan dalam air garam, lagi dia rasa dia punya kesedapan. Ikan masin, ikan kedera masin, ikan belanak masin, kan? Tu ikan yang tak sombong tu, ikan pedukang tu. Kita tak apa lalu sangat, kan? Tapi bila dibuat kering, buah garam, kita jemur dia, tuan-tuan jangan cerita lah. Jadi sedap. Rupanya Allah jadikan semua ni ada hikmah. Covid ni ada hikmah? Ada tuan-tuan. Kita nampak hak yang negatif, kita nampak ada hikmah. Antaranya bahawa kita tahu, rupanya kita dah pandai guna Google Zoom, apa nama, Google Meet lah, Zoom lah, buat mesyuarat dalam atas talian. Kalau tak kena Covid ni tak ada tuan-tuan. Kita tak reti komputer ni pun, macam ni, nampak muka pun boleh setakat sembang. Tapi ada juga tuan-tuan yang sampai sekarang dia takut sangat. Memang takut mati sungguh. Mati ni bukan kerana itu sebab dia tuan-tuan, ada sebab-sebab lain lagi. Kalau sampai ajal, walaupun tak ada Covid pun dia mati. Kita fikir gitu je. Kalau tak sebab ajal, bukan kerana jangkitan, kerana dia mati kena serangan jantung, mati kerana kanser, kan? Benda asbab. Cuma kita ikhtiarlah supaya kita jangan dijangkiti, kan? Ini sampai tak mari dah 2 tahun ruyuk, hilang daripada radar, tak tahu ke mana dia. Pindah ke? Rupanya ada duduk kat rumah dia. Pak tak pergi masjid dah. Covid dia kata. Sedap dia. Makin jauh. Kita kalau boleh kita makin banyak berdoa, makin kita minta pada Allah perlindungan. Kalau ikut yang terdedah saya lah tuan-tuan. Bukan kira ada orang hak jenis
Yang jenis memang biasa dengan ustaz-ustaz ni, dia terlampau ra'i sangat, dia peluk kita, ada salam kita, takkan kita ada. Pasal kita ada tu. Tapi alhamdulillah sampai setakat ni masih terjaga lah kan. Tak pernah lah rasa macam nak hilang dera rasa, pahit semua. Pasal pakai alat, kalau sampai peringkat teruk pakai alat pernafasan. Belum pernah rasa lah. Cuma orang cerita, dia kata kalau boleh ustaz, Ustaz Allah sakit, memang sakit dia dah. Cuma hak yang terkini tak ada apa dah, dia tahap 1 tahap 2 je kan? Kena COVID pun keluar pergi kebun meracun, dia kata kan? Ini kadang-kadang melampau sangat tuan-tuan kan? Dah tahu dia kena COVID, boleh pergi kebun lagi pergi meracun. Dapat 3-4 tong. Dia kata saya ni COVID ustaz, tapi saya pergi. Dia kata sembang dekat kita pula. Ada orang tak faham kan. Jadi sebab itu, apa yang Allah jadikan, kita kena melihat kepada sudut yang positif. Tidak ada satu benda yang Allah turunkan itu yang Allah nak menyusahkan kita. Satu benda yang Allah benci kepada kita. Hatta Allah bagi kita sakit pun, sebenarnya Allah sayang, supaya kita insya-Allah ingat Allah. Ketika kita sihat, kita lupa Allah, kita abaikan segala perintah Allah. Tapi bila Allah beri kita sakit, tiba kita ingat Allah, maknanya Allah kasih, Allah sayang kepada kita. Allah tak nak kita mati dalam keadaan kufur. Maka di saat itu insya-Allah kita bertobat. Dan bermula yakin itu ibarat daripada kuat iman dan tetapnya dan kejapnya. Maknanya iman yang kuat, yang sangat kejap, sehingga jadi ia seolah-olah bukit yang tinggi. Betapa tegapnya bukit, tidak akan runtuh bukit tersebut. Bukit yang tinggi, yang tidak dapat menggerakkan akan dia oleh syak, tidak ada keraguan langsung. Di mana sahaja dia berada, bukan sahaja di masjid, bahkan di mana tempat sekalipun, dia tetap menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sungguh Tuhan kami ialah Allah. Dia tidak takut kepada sesiapa, melainkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan makhluk Allah yang kecil, sampai kita lupa bahawa yang menjadikan makhluk yang kecil itu ialah Allah. Kita lupa untuk bergantung kepada Allah. Lalu kita menjadi orang yang sentiasa hidup dalam keadaan trauma dengan keadaan yang berlaku. Ini orang yang akidah dia tidak kejap, iman tidak kuat. Kita yakin bahawa insya-Allah bila kita sebut Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, kemudian kita istiqamah. Istiqamah sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita. Sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tidak membalik-balikkan hati kita. Ya muqallibul qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ini doa yang kita baca ketika kita berwirid, ketika kita solat. Kita baca doa ni, ya Allah, jangan membalik-balikkan hati. Jangan iman ni jadi pasang surut. Sekejap seronok, sekejap jadi lemah, sekejap rajin ke masjid, sekejap rajin ke pasar malam. Maknanya dia berbolak-balik. Maka kita doa supaya Allah tetapkan iman. Sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Taat, patuh kepada perintahmu ya Allah. Kita nak rasa kemanisan dia, yang selama ini kita sukar nak mengecapi kemanisan iman. Maka dia kena usaha sungguh, bukan main-main. Bukan kita sekadar di lidah kita sahaja, mesti dengan disebut sebagai mujahadah, dengan muqabadah, dengan muhasabah, dengan muahadah. Bermacam-macam cara yang kita perlu lakukan untuk kita dapatkan kemanisan iman. Jadi tuan-tuan, salah satu ialah dengan kita berada dalam pengajian. Rajinkan diri kita untuk duduk dalam taman-taman syurga, majlis-majlis ilmu, untuk kita didik hati kita supaya jangan kita syak, kita ragu-ragu dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menggoncang, mana tidak goncang iman dia. Istiqamah tadi. Dan dia akan didoakan. Bukan sahaja di kalangan manusia yang mendoakan mereka, tetapi malaikat. Tuan-tuan, malaikat ni makhluk Allah yang tak pernah melakukan dosa, yang paling taat kepada perintah Allah. Ini malaikat tiba doa untuk kita. Dia doa untuk kita, orang yang istiqamah.
Takkan Allah tak makbul? InsyaAllah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kami turunkan malaikat kepada mereka. Dan malaikat itu berkata, alla tahafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan kamu duka cita dengan kehidupan malaikat. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan. Semua kita nak masuk syurga, tapi kita melakukan amalan yang mendekatkan kita ke neraka. Kebaikan itu bukan kata kita baik. Oh, saya semayang cukup, puasa cukup, zakat semua saya tunaikan, haji, umrah berkali-kali, saya ni orang yang baik. Belum tentu. Orang yang baik pada sisi Allah ialah orang yang lemah, yang mengakui bahawa dia lemah. Itu orang yang baik. Bukan merasakan aku hebat, aku baik. Tak. Mungkin baik pada manusia, tetapi tidak baik pada sisi Allah. Orang yang baik ialah yang mengaku dia lemah, yang mengaku banyak kekurangan yang ada pada diri dia. Sebab itu tawaduknya Nabi Adam AS. Walaupun dia Rasul, tetapi setelah tercampak ke dunia 300 tahun Nabi Adam berdoa, menyatakan dia zalim. Adakah zalim Nabi Adam? Tidak. Dia Nabi, dia Rasul. Tapi 300 tahun dia berdoa tanpa henti. Telah terpisah dengan Siti Hawa. Siti Hawa berada di Jeddah, dia terpisah sampai ke India, bertemu dekat Jabal Rahmah. Antara doa Nabi Adam AS, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami zalim pada diri kami sendiri. Dia kata zalim. Tak, tuan-tuan. Tapi kerana tawaduknya ada. Kita ada kelebihan sikit, kita mula berasa hebat dah. Kita mula rasa kita ni tak layak duduk dalam majlis ilmu, sebab kita rasa kita pun dah ada ilmu. Kerana perasaan tu timbul. Syaitan sentiasa berusaha untuk merosakkan hati. Amalan dah baik dah, tapi hati tu syaitan duk kacau. Termasuk saya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita pergi mana pun, kadang kita beli barang, mesti ada orang yang kita tak tahu siapa yang tolong bayar. Tadi saya pergi balik kampung lah, tuan-tuan. Singgah beli ikan, beli keperluan kan, untuk dapur lah. Untuk dapur. Kemudian ada orang bagi ni, ada orang tolong belikan ke ustaz. Saya kata, abang, sotong hak besar-besar. Hoi, saya kata, ni siapa ni? Tak dia bagi ustaz. Ni sotong besar. Kita nak beli sotong 3-4 kali fikir, tuan-tuan. Mahal sangat. Takat ikan curut boleh lah. Kan? Ikan curut. Sotong hak mah. Tak tahu. Dia mula perasaan kita. Oh, seronok ni jadi ustaz. Tapi syaitan nak masuk. Kita rasa syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan yang memberi itu murah rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan dia nikmat, sehat. Kita doa. Lalu saya pergi dekat pasar Kemunting. Kan? Dia jual pisang. Saya kata pisang. Sebab kita nak goreng kan, nak goreng pisang, nak beli dekat tu pun sekarang ni pisang mahal. Baik kita beli, kita goreng sendiri, dapat banyak sikit. Dia betul terang. Dia kata, pisang ni tak usah beli dah. Dia penjual. Tiba dia tak bagi kita beli, tak usah beli lah. Dia kata, saya suka ni pisang awak. Dia kata, pisang ni biji banyak. Dia kata, pisang ni biji banyak. Oh, saya kata ada biji sebab saya dah pernah beli dah. Saya pernah beli sekali, tuan-tuan. Masuk pisau tak boleh, masuk tak boleh. Saya kata, pasal apa ni? Rupanya penuh biji dalam tu. Nak buat cok kodok pun tak boleh. Buang macam tu je, tuan-tuan. Tak boleh makan. Nasib baiklah saya nak ustaz. Kalau tepung kastad memang menyumpah dah, haram cadah, pelak punya tak ada. Kita nasib fikir boleh, Allahu Akbar. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki ya. Tapi hak ni dia cerita, dia kata. Dia kata yang ni. Ni pisang ni bagus. Pisang awak tai kucing. Nama tu tak sedap, tuan-tuan. Pisang awak tai kucing, tapi alhamdulillah, tuan-tuan. Saya doa, saya kata mudah-mudahan dia ni berkatlah, mega macam ni. Dia jujur kan. Orang tak fikir, dia fikir untung. Dunia, tuan-tuan, takat mana yang dia boleh dapat keuntungan dunia dengan dia nak dapat keuntungan akhirat. Keberkatan
Kita nak Allah beri bukan setakat keberkatan rezeki, tetapi Allah beri keberkatan umur. Ini banyak dah. Kita kata kilauan mah ni. Bukan kilauan mah lagi dah. Belian pun dah ada dah. 70 tahun tu kira kilauan belian lah. Kira lagi mahal. Tapi kita syukur kerana Allah letakkan kita di masjid. Kita masih mampu berjalan ke masjid. Kita masih mampu sembahyang berjamaah di belakang imam. Yang insya Allah beri ganjaran pahala. Bukan sikit. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Banyak dah tak larat duduk kat rumah yang tuan. Duduk rumah je. Dia tak larat dah. Tapi kita ni walaupun dalam usia ni, itu keberkatan umur. Sebab itu kita doa. Tiap-tiap waktu kita solat. Kita berdoa. Duduk antara dua sujud. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lagu dia tak faham. Kita sebut je, kita hafal. Berilah kepada kami kecukupan. Allah beri kecukupan. Kita tidak meminta-minta kepada orang walaupun kita susah. Wajburni warfa'ni. Angkatlah derajat kami ya Allah pada sisimu, bukan pada sisi manusia. Kita minta Allah angkat derajat kita. Izzah, kemuliaan Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun semua manusia tak kenal kita, tapi Allah angkat. Kerana kita ni orang yang Allah beri ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utu alma darajat. Allah beri kelebihan-kelebihan daripada orang lain. Warzuqni, rezeki. Wahdini, beri hidayah, petunjuk. Wa'afini, beri sihat. Nampak? Beri sihat. Solat subuh, kita baca doa kunut. Doa kunut kan ada dalam doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Berilah kami sihat ya Allah sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesihatan. Jadi maknanya rezeki Allah beri supaya kita kuatkan. Jangan kita syak sama sekali. Maka jika datang ia daripada luar, nescaya tiada mendengar kepadanya oleh telinga dan tidak berpaling kepadanya. Sebab ada orang yang cuba nak menimbulkan keraguan. Kita berdepan. Kalau kita tak kuatkan iman kita, kita akan mudah ikut. Contoh anak kita tuan-tuan. Anak kita lah, saya lah, pengalaman saya mungkin tuan-tuan juga. Kadang-kadang kita dah bagi faham dah anak kita begini. Tapi yang mempengaruhi dia di luar. Kawan-kawan dia, rakan sebaya dia. Dia lebih dengar cakap kawan daripada dengar cakap mak ayah sendiri. Itu anak-anak yang kita, yang ada dalam jagaan kita. Sehingga kita kena ulang balik, kena cerita balik sampai detail, barulah dia faham balik. Sebab dia pengaruh rakan sebaya sangat kuat. Dia hidup dalam keadaan dunia yang serba moden hari ini. Zaman internet, zaman cyber kan, langit terbuka, zaman medsos, TikTok, macam tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan dianggap orang yang kolot, orang yang dah berfikiran cara lama, ortodok, out of date, ketinggalan zaman. Jangan macam begitulah, kan? Maka kita kena ingat bahawa jangan terpengaruh. Sebab golongan ni ada 3. Kita berdepan. Satu, yang kita kena dakwah dia. Ini disebut golongan yang bukan Islam. Kita dakwah. Kadang bukan Islam ni kita dakwah dengan dilhal, dengan amalan kita ataupun akhlak. Mereka tertarik kepada Islam kerana akhlak orang Islam. Itu kaedah. Dia tak mau dengan ceramah macam ni kul-kulah, dia tak mau. Segelintir lah mungkin ada, macam Zakir Naik kan. Dia pengalaman dia, kehebatan dia ialah dia boleh berhujah. Dia boleh berhujah dengan Quran dia, dengan hadisnya, dengan kitab Bible-nya, dengan kitab Veda. Tuan-tuan tengok macam mana dia mengupas satu isu yang berkaitan dengan agama, dengan kepelbagaian agama. Maksud yang menyoal tadi Kristian, Hindu dan sebagainya. Sebab itu diharamkan dia balik ke India. Diharamkan. Sebab India sangat keras terhadap, kita kata, menerima agama lain, melainkan agama Hindu sahaja. Sebab itu tuan-tuan di India ni, kita lihat kan, maknanya mereka sentiasa orang kata mengambil tindakan yang keras terhadap Islam.
Sangat keras. Kan? Orang Islam kena hormat agama mereka. Kan? Contohlah tuan-tuan, tak boleh makan daging lembu tuan-tuan. Kalau kita didapati makan, maka dikenakan hukuman, tindakan yang sangat berat. Sebab mereka anggap lembu itu Tuhan. Sedangkan bagi agama lain, patutnya dia tak boleh kena iktiraf lah. Macam kita Islam. Orang yang bukan Islam nak ke darah babi 5 ekor sekali hadap ni, lantak pergi lah tuan-tuan. Kau nak makan sebanyak mana dia nak makan, itu agama dia. Kan? Kita tak boleh makan. Kan? Itu juga judi ke apa, memang judi lah, tapi biar dekat premis, bukan secara terbuka. Jangan buat pesta-pesta arak. Ada kan nak buat pesta arak dulu kan, tapi kita terpaksa, kita lawan. Sebab kalau nak minum arak, biarlah di tempat yang di kalangan mereka saja. Jangan sampai kita seolah minuman ini menjadi satu benda yang digahkan. Ini yang Islam sekat, tak bagi. Bukan kita tak ada toleransi dengan orang yang bukan Islam ada. Tapi agama Hindu tak. Agama Hindu tak, tuan-tuan. Ini berlaku di India lah, kita nampak. Bagaimana apabila mereka menjadikan Hindu agama rasmi bagi negara tersebut, maka dia menekan orang Islam. Itu juga kalau kita pergi di negara China. Saya sempat pergi tuan-tuan, negara China, jumpa dengan suku kaum Unggur. Mereka juga dinafikan hak untuk berpuasa. Padahal itu agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Dia nak puasa ke apa, tak boleh. Menurut apa yang saya faham, yang difahamkan, mereka ni kebanyakan ada yang bekerja dengan kita kata agensi kerajaan. Pada bulan Ramadan, maka diberikan makan tengah hari secara percuma. Bulan lain dia tak bagi. Hanya bulan Ramadan mereka beri makan percuma. Apa tujuan dia, tuan-tuan? Tujuan dia nak tengok siapa yang tak makan. Dan siapa yang tak makan, maknanya mereka ini akan dikenakan tindakan, antaranya pecat. Keras, tuan-tuan, pecat. Saya jumpa dengan menega, dia menega manisan-manisan tu. Dia kata sini, sistem sini, dia tak ada macam tempat lain. Dia tak ada swasta-swasta, tak ada. Semua yang bekerja semua di bawah sebagai pegawai kerajaan. Walaupun dia sebagai pelayan di kedai makan, dia adalah pegawai kerajaan. Kita swasta kan, senior berhad, sana sistem komunis. Jadi Islam yang adil, tapi mereka tak nampak keadilan Islam. Itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, fa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Bila kamu nak menghukum, maka hukum dengan adil. Amr bin Al-As ketika dijadikan panglima perang untuk menyerang Mesir pada ketika itu di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Lalu tentera yang dipimpin oleh Amr bin Al-As berjaya menawan Mesir, dan Umar telah melantik Amr bin Al-As sebagai gubernur di Mesir. Langkah pertama yang dilakukan oleh Amr bin Al-As ialah membina masjid. Sebab masjid adalah merupakan syiar. Masjid merupakan lambang. Macam kita, masjidnya lambang ni. Kita kena gahkan masjid kita. Kan? Bukan setakat masjid kita cantik, dengan kipas angin besar bukan main. Tapi kita nak penuhkan masjid ni kalau boleh. Ramaikan ahli jemaah masjid. Bukan setakat 2 saf, 3 saf. Semua mesti berperanan. Bukan jawatan kuasa saja, semua mesti berperanan. Amr bin Al-As nak bina masjid. Dia sebagai gubernur. Gubernur ni kita mesti besar lah. Dia menguasai. Maka diarahkan dibina masjid berdekatan dengan Kahirah, Mesir. Maka diletakkanlah batu asas dia, dibinalah. Bila bina masjid, rupanya tanah yang nak dibina masjid itu ialah milik Yahudi, orang yang bukan Islam. Lalu dia pergi mengadu kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, menyatakan Amr bin As berlaku zalim, merampas tanah milik dia untuk dibina masjid. Patutnya berhaklah, sebab dia merupakan ketua kerajaan, ketua yang memerintah di Mesir. Dia boleh ambil untuk bina masjid. Yang mengadu ini Yahudi.
Dia menyatakan bahawa tanah itu milik dia. Kenapa dibina masjid? Sehinggakan dia pergi bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan dia mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana dia bertemu dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tanya dia, apa masalah kamu? Dia pun cerita begini-begini. Umar memerintahkan pengawal dia mengambil satu tulang. Tulang yang agak lurus. Kemudian dibawa di hadapan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Lalu dia ambil satu pisau yang tajam. Maka dibuat satu garisan lurus dekat tulang tersebut. Dan disertakan satu surat. Umar kata, bawa balik tulang ni, tunjuk dekat Amr bin Al-As. Dan surat ni serahkan kepada dia. Yahudi itu balik semula ke Mesir. Sampai saya di Mesir, serahkan tulang sebagai, kita kata, mungkin pemberian daripada Umar Al-Khattab. Bila Amr bin Al-As tengok tulang tu, dia pucat besi, tuan-tuan. Dan kemudian dia buka surat tu. Maka serta-merta Amr bin Al-As memerintahkan agar segala tiang-tiang dan binaan itu dihentikan serta-merta. Dan Amr bin Al-As memanggil akan Yahudi tadi, memohon maaf. Itu harta kamu, ambillah. Itu milik kamu. Tak sepatutnya aku ambil harta kamu untuk bina masjid. Lalu tertanya-tanya Yahudi tadi. Dia kata, wahai Tuan Gubernur, kamu berhak sebenarnya. Cuma saya mengadu sahaja kepada Umar Al-Khattab. Kamu berhak. Tapi kenapa kamu mengambil tindakan membatalkan balik? Lalu kata Amr bin Al-As, garisan lurus itu bermakna Umar memperingatkan aku supaya bertindak betul, lurus. Jangan menyeleweng. Jangan buat sesuatu yang tak betul. Berlaku adil. Dan surat itu memberi amaran. Sekiranya engkau meneruskan juga pembinaan masjid ini, aku akan datang ke Mesir dan akan memenggal leher kamu. Umar kata, aku sendiri akan datang ke Mesir, aku penggal leher kamu. Ni Umar Al-Khattab membela orang Yahudi di atas sebab keadilan yang kita melihat. Selepas itu Yahudi tergamam. Dia kata, wahai Gubernur, bawa aku faham, inilah keadilan Islam. Aku serahkan tanah aku untuk diwakafkan. Bukan setakat tanah ini aku wakafkan, aku juga menyerahkan diriku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi itu memeluk agama Islam. Saya sampai dekat Kahirah. Saya bawa beberapa orang sahabat lah, dekat hampir 30 orang. Kita ziarah Masjid Amr bin Al-As. Tapi taklah sehebat macam masjid kita ni, Masjid Batu Empat. Sebab Batu Empat bersih, tapi Masjid Amr bin Al-As tak terjaga. Itu yang kita rasa sebab, yang kita rasa sedih. Ini sejarah. Tanah tu milik Yahudi dulu yang diwakafkan. Dengan berkabuk dia, dengan tandas dia, semua tak terjaga. Mesir ni sekular, tuan-tuan. Jangan tuan nak anggap Mesir ni sebuah negara Islam. Dia sekular. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi, tuan-tuan ziarah makam Fir'aun, cukup cantik. Dia jaga sungguh kawasan dia. Tapi masjid-masjid yang ada kesan kesejarah, termasuk Masjid Amr bin Al-As ni, memang tak terjaga. Itulah kena Islam di akhir zaman, tuan, sudah rasa hilang kecintaan terhadap apa yang tinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak kembalikan semula semangat. Kita nak kembalikan semula kesedaran, insya-Allah, supaya kita makin dekat dengan Allah dan Allah juga lebih dekat dengan kita, insya-Allah. Maka jangan kita pedulikan apa-apa benda-benda yang kata apa ni, kita ketinggalan zaman. Tak apa. Lantaklah dia kata kita ketinggalan zaman. Yang penting kita bersama-sama dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula syaitan tidak berkuasa, ia akan hampir daripada empunya ini keyakinan. Bila kita yakin, bahkan lari ia daripadanya dan terpedaya ia dan selamat dirinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yafriqu min zillun umara wa ma salaka umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ajar akhar
bahawasanya syaitan itu takut ia daripada batang tubuh. Bukan batangnya, bayang Sayyidina Umar. Tengok bayang Sayyidina Umar. Dan tidak berjalan Sayyidina Umar akan satu jalan, melainkan berjalan syaitan akan jalan yang lain. Betapa takutnya syaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau Sayyidina Umar jalan, ikut jalan ni, syaitan ikut jalan lain. Kita ikut jalan ni, syaitan tu kat depan dah. Hai, bye-bye, hai, dia panggil kita. Syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Lalu kita baca dalam surah Yasin, wahai anak Adam, jangan bersahabat dengan syaitan. Syaitan itu akan musuh kamu yang paling nyata. Aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Dia akan menanamkan dalam fikiran kita, kalau kita beramal dengan Islam, kita miskin. Wah, itu. Jadi kita pun takut miskin. Jadi kita tak nak beramal dengan Islam. Kita sibuk dengan urusan dunia kita. Sedangkan tak kaya-kaya pun tuan. Berhutang juga. Walaupun kita tengok, oh dia ni bisnes komen, tapi hutang banyak tuan-tuan. Kita ni walaupun kita kata hidup sederhana, tapi kita bebas pada hutang. Semua kita boleh cash. Alhamdulillah, rumah selesai, kereta selesai. Kita dah pencen, dah tak fikir apa, dah ibadat dah lagi. Ini pencen nak bayar hutang lagi, nak bayar. Sakitlah tuan-tuan. Maknanya itulah Allah beri pada kita kaya hati, bukan kaya harta semata-mata. Dan bermula yakin itu dikuat akan dia dan diperelokkan akan dia dengan berapa sebab. Tengah daripadanya, iaitu yang asal, yang atasnya berkeliling bahawa, yang dengar oleh hamba dengan hatinya dan telinganya pada menuntut dengar akan ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan atas kebesaran Allah. Sebab itu mata, telinga ni, jangan kita pekakkan telinga daripada ayat-ayat Allah. Jangan kita tak pandang kebesaran Allah. Sebab itu Allah sediakan neraka jahanam bagi orang yang membutakan mata mereka, tak melihat kebenaran. Bagi mereka yang tak mendengar akan ayat-ayat Allah. Macam umat Nabi Yunus, mereka tutup telinga mereka dengan hujung jari. Sehingga Nabi Yunus meninggalkan mereka sebab merasa terkilan di atas perbuatan mereka. Akhirnya Nabi Yunus terpaksa terjun ke laut, ditelan oleh ikan nun. Itu tuan-tuan. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, kami persiapkan untuk menghuni neraka jahanam golongan yang paling banyak jin dan manusia. Paling banyak jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tidak membuka pintu hati mereka. Mereka tutup hati mereka, tidak menerima kebenaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tetapi tidak melihat kebenaran dengan mata mereka. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tak mendengar, tak suka mendengar. Sakit tuan-tuan nak dengar ni. Itu ada penyakit tu. Kalau dia dengar tu dia rasa Allahu Akbar, aku ni banyak benda yang perlu diperbaiki lagi. Itu telinga dia, telinga yang mendengar kebaikan. Ulaika kal an'am. Allah suka membandingkan. Sebab itu bahasa Allah, supaya manusia dapat tengok. Sama seperti binatang. Kita marah kan orang sebut kita macam binatang. Itu ayat Allah. Allah sendiri menggunakan kalimah perbandingan. Allah sebut ulaika kal an'am. An'am ni ialah binatang ternak. Kalau kita mengaji bahasa Arab, binatang ternak, ayam, itik, kambing yang kita ternak, an'am. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang tersebut. Takat kita kata orang hutan ni tuan-tuan pun, kalau tuan-tuan tengok sendiri, kadang-kadang kita rasa kagum. Saya kagum. Saya pergi dekat Sempiluk, di Sandakan, pusat pemeliharaan orang hutan. Dia bebas. Dia bukan macam Zoo Taiping, duduk dalam kandang. Dia bebas. Dia ada pokok apa semua. Dia ada rumah, dia ada pokok. Cuma jangan kita buat benda. Saya tak baca dia punya papan tanda tadi. Kita bawa plastik, ada kuih-kuih dalam tu kan. Sebab kita ingat nak makan dalam hutan tadi. Tak fikir orang hutan ada kat situ. Bila tengok kita buat benda tuan-tuan, dia akan mari dekat. Dia jinak tuan-tuan. Dia naik atas belakang, punya berat tuan-tuan. Dia ambil plastik tu.
Dia tengok ada makanan. Dia naik atas pokok, dia ada ran, tempat dia duduk santai. Kemudian dia letak kat depan, dia panggil. Dia bunyi dia lah, bukan dia tak tahu, dia cakap dia kat orang hutan. Pakat datang. Dia per pokok ni datang, pokok datang. Duduk kat depan tu. Oi, bagi ikram. Dia bukan jenis tamak makan seorang tak. Kongsi makan. Tak cukup. Duk mata duk kelin tengok lagi. Tengok ada budak isap puting tuan-tuan. Mak dia dukung dia pergi, dia tarik puting tu, ya Allah tuan-tuan. Dia pun menaik balik. Dia tengok dia macam pelik kan. Dia pun mulut. Dia bagi kawan dia pula. Dia bagi kawan 3-4 ekor balas putus ya. Maknanya kita tengok Allah, kita kata ini binatang. Ini binatang tuan-tuan. Cerdik macam manusia. Dia ada perasaan. Usah kata apa, ayam pun kita diusik. Kalau dia ada anak ayam kecil, dia lawan. Dia sanggup mati. Ada ulat nak makan anak dia, dia lawan. Ayam tuan-tuan. Itulah hebat Allah jadikan. Jadi sebab itu kita peringatkan diri kita insya-Allah supaya kita sentiasa berhati-hati. Sebab itu disebut sanarihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Selagi kami perlihatkan akan alamat kami pada tepi langit dan pada diri mereka, sehingga nyatalah bagi mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala itu sebenar. Bermula sebab yang ketiga, bahwa beramal ia atas yang dituntut barang yang beriman ia dengannya, pada zahir dan batin, dan berkekalan ia pada demikian itu, dan memberi ia akan kekuasaan pada barang yang demikian itu, pada barang yang di sini, dan kepada memberi faedahnya, mengisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermula mereka yang mujahadah, bersungguh-sungguh, mereka itu pada kami, jadi kami beri akan mereka itu segala jalan kami. Dan setengah daripada faedah yakin itu, yakin, tetap hati, yakin ni hati dia tetap kepada janji Allah, teguh dengan jaminan Allah, berhadapan hatinya dengan sebenar-benarnya, dan sempurna hemah atas Allah Ta'ala, dan meninggalkan akan barang yang syak, yang dia rasa ragu-ragu, dan mengenalkan kepada Allah Ta'ala, dan kembali pada tiap-tiap kelakuan kepada Allah Ta'ala, dan menghabisi ia akan kuasanya pada menuntut redha Allah. Segala kudrat dia, tenaga dia diserahkan kepada Allah sepenuhnya. Amalan dia, kerja buat dia, apa juga serah kepada Allah untuk dapat redha Allah Ta'ala. Dan hasilnya maka bermula yakin itu asal yang tinggal daripada segala makam, mati yang mulia, dan segala perangai yang dipuji, dan segala amal yang salihah daripada hurufnya dan daripada faedahnya. Dan bermula segala perangai dan amal itu mengikut ia akan yakin pada kuat dan dhaif, dan pada sehat dan sakit, bergantung kepada sejauh mana kemampuan kita. Berkata Luqman alaihi salam, tidak dikuasakan akan amal melainkan dengan yakin, dan tiada beramal seorang hamba melainkan dengan kadar yakinnya, dan tiada singkat amalannya sehingga kurang yakin. Dan kerana inilah sabda Rasulullah SAW, al-yakinu imanu kulluhu. Bermula yakin itu ialah iman sekalian, dan bermula ahli iman pada yakin itu atas 3 derajat. Atas 3 derajat. Yang ini kita sambung kemudian insya-Allah. Yang pertama sampailah yang ketiga. Dia kena habis dah. Kita bagi habis dah tuan-tuan. Dan iaitu derajat ashabul yamin, dan tasdik dengan jazim, dengan jazam ya, dengan sempurna, serta tashkik dan bergoncang jikalau datang oleh barang yang melazimkan ia akan dia, dan diibaratkan daripadanya dengan iman. Dan derajat yang kedua iaitu derajat orang yang muqarrabin, yang mengerasi iman atas hati. Dia lawan, tadrib, dia sentiasa lawan, maknanya orang yang mengerasi iman atas hati, dan tetapnya padanya sehingga tidak makan oleh lawan, bahkan tidak ditasawurkan oleh wujudnya lebih lagi daripada makannya. Dan pada ini derajat jadilah ia ghaib, seolah dipandang dan diibaratkan daripadanya dengan yakin. Mana dia sampai tahap tak tergoncang iman dia, tak tergoncang langsung. Hebat. Dan derajat yang ketiga iaitu derajat nabiyin, para nabi-nabi yang sempurna, mana kamilah, sempurna, yang pesakit mereka itu pada siddiqin, orang yang benar. Maka jadilah ia ghaib dan dipandang dan ibarat daripadanya dengan kasyaf,
Kasyaf ni benda yang orang lain tak nampak, dia nampak. Dan ayan. Dan antara ahli tiap-tiap derajat itu berlebih berkurang pada derajat mereka itu. Lebih kurang yang jauh. Dan tiap-tiap yang lebih ada yang lebih atas. Dan bermula demikian itu limpah kurnia. Allah memberi ia akan mereka itu. Yang mendaki ia itu pekat yakin. Yang sampai makam kamilah. Makam para nabi-nabi, para rasul-rasul. Sedikit pun mereka itu tidak tergoncang dengan apa juga yang berlaku di dunia ini, melainkan mereka yakin dengan sepenuh-penuhnya. Wallahu a'lam. Termasuk dalam pengajian kita insya-Allah tuan-tuan, ni Ramadan ni mungkin pas Ramadan, subuh insya-Allah mungkin ikhlas ya insya-Allah, dalam bab ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arina haqqan wa arina batila batilan warzuqna istinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangguhkan dengan tasbih kifarah.